Hello semua, salam sejahtera. Hari ini saya nak teruskan topik tentang Yara Crista series. Sebelum video ni, kami telah bincangkan topik tentang Yara Crista MG, salah satu unsur yang penting untuk pokok-pokok atau tumbuhan anda. Tetapi, selain pada MG, ada terdapat 3 unsur yang penting yang kena kita bincangkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, video ni saya nak memperkenalkan NKP kepada anda. NKP nama saintifik monopotassium phosphate. Yara Crista NKP adalah kombinasi baja fosforus dan kalium yang bersih dan juga dikenali sebagai baja sekunder yang penting dalam pertanian. Bentuk baja NKP adalah dalam serbuk kristal halus dan 100% berlarutan dalam air. Seterusnya, komposisi baja NKP mempunyai fosforus pentaoksida yang sebanyak 52% dan kalium oksida yang mempunyai 34%. Yang satu kena ambil perhatian, baja NKP ini tidak ada unsur nitrat. Seterusnya ada info-info lain seperti kadar larutan, EC dan pH untuk baja ini untuk sebagai rujukan. Dan lagi satu, Yara Crista NKP bebas daripada bahan klorin, natrium dan logam berat. Ketiga-tiga bahan akan membahayakan pokok tanaman kalau diserap banyak. Selepas pengenalan ni, saya nak bincangkan fungsi-fungsi baja NKP. Baja NKP tidak dinafikan adalah baja yang penting dalam pembuatan baja AB kerana ia adalah salah satu unsur untuk memupuk bunga. Yang ini berlaku sebab ada fosforus dan kalium. Dengan adanya pembungaan yang lancar, ia akan meningkatkan hasil pertanian dan menjamin kualiti tanaman-tanaman. Baja NKP yang menggunakan kalium yang berkualiti tinggi meningkatkan hasil dan juga kualiti buah-buahan yang boleh dijual dalam pasaran. Lagi satu yang penting, NKP juga meningkatkan imuniti tumbuh-tumbuhan. Pokok akan jadi kuat dan tidak senang ditembusi serangga atau benda berkulat. Hal ini berlaku sebab ada kalium bantu dia. Yang lagi satu yang penting, NKP juga adalah ejen anti penuaan akar tumbuhan. Baja NKP akan memperbaik simptom cepat tua sama ada dalam sistem pokok atau akar. Ia sangat penting untuk memastikan akar-akar tumbuhan tidak mundur supaya zat-zat nutrien dapat diserap dari tanah ke pokok secara lancar. Dan akhir sekali, saya nak tunjuk cara-cara dan sukatan aplikasi baja ini. Oleh sebab baja ini sangat senang dilarutkan dalam air, ada beberapa cara boleh buat untuk larutkan dia. Aplikasi melalui fertigasi, hidroponik, sistem dripping atau tabur terus. Biasanya dibuat dalam hidroponik. Sukatan yang biasa 1 atau 2 gram NKP bancuh dalam 1 liter air. Manakala dalam sistem dripping, kena terpulang kepada formula baja AB yang dibeli dalam pasaran. Baja ini boleh dijadikan seburan folia dan sukatannya 1 gram untuk 1 liter air. Dan seburan biasa dibuat dalam 2 kali untuk setiap minggu. Ataupun baja ini boleh dibuat secara taburan. Kuantiti guna memang tak banyak, hanya 1 cubit untuk 1 pasu. Dan akhirnya saya nak buat penutup untuk baja NKP ni. Baja NKP ini adalah baja yang penting untuk membuat baja AB, fertigasi, hidroponik dan lain-lain. Fungsi utama dalam merangsang bunga, memperbaik kualiti buah-buahan dan juga memantapkan sistem saraf dalam pokok-pokok tumbuhan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah pokok tidak berbunga atau berbuah, boleh mempertimbangkan baja ini untuk mengatasi masalah anda. Dan lagi satu kebaikan, baja ini boleh dicampur dengan racun kulat, racun serangga atau baja folia lain. Walaupun baja NKP ini membawa banyak kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan, tapi harga NKP telah melambung tinggi sejak tahun lepas. Harga terkini untuk baja NKP dalam lingkungan RM360 sehingga RM380. Sejak perang berlaku, baja tersebut telah meningkat 2 kali ganda kalau banding dengan tahun lepas. Kalau harga ini berterusan, penatlah hati petani-petani. Inilah semua saya nak sampaikan hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang tak faham, bolehlah tanya dekat comment section. Terima kasih menonton dan sokongan anda memang dihargai. Kami akan jumpa dalam next video. Bye.